eksperimen 9.1. Jadi eksperimen 9.1 ni kamu boleh lihat muka surat 184. Okey, muka surat 184. Jadi itu buku teks punya lah ya. Muka surat 184 ni buku teks. Bolehlah nak baca dalam buku teks, tak ada masalah. Baguslah kalau kita dapat baca dalam buku teks tu kan. Okey. Okey, kita pergi dulu kepada apa tujuan eksperimen ni. Eksperimen 9.1 ni adalah mengkaji kesan persaingan intraspesies dan persaingan interspesies antara organisma. Intraspesies ni adalah spesies yang sama lah. Spesies yang sama. Sekali lagi, intraspesies ni spesies yang sama. Contohnya persaingan pokok padi dengan pokok padi yang lain. Itu adalah persaingan intraspesies. Jadi persaingan dari segi apa? Dia nak bersaing untuk dapatkan apa? Nak dapatkan keperluan kehidupan dia. Untuk dia membesar, untuk dia bertumbuh. Jadi dia memerlukan perkara-perkara asas. Sebagai contoh, dia memerlukan cahaya, memerlukan air, memerlukan ruang. Okay? Jadi benda-benda tu semua adalah keperluan dia. Jadi pokok padi ni dengan pokok padi yang lain akan bersaing. Sebagai contoh, kalau satu pokok padi dia lebih tinggi berbanding dengan pokok padi yang lain, pastinya dia akan ada kelebihan. Sebagai contoh, dia ada kelebihan untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi dia besar. Okey, dia akan lebih banyak fotosintesis. Daun-daun dia akan jadi lebih rimbun. Jadi tumbuhan yang lain yang berdekatan dengan dia, pokok padi yang lain juga akan bermasalah. Sebab apa? Cahaya matahari akan kurang dapat kepada dia. Bila kurang dapat kepada dia, dia tak boleh nak membesar, bertumbuh sehebat dengan pokok padi yang besar tadi. Itu kita cuba fahamkan tentang persaingan intraspesies. Manakala bagi persaingan interspesies pula adalah persaingan dua spesies yang berbeza. Jadi dia bolehlah persaingan nak dapatkan ruang, tempat, okey, dan ruang tempat, cahaya matahari. Antaranya pokok padi dengan rumput lah. Kadang-kadang ada rumput yang jenis besar tu ya. Jadi kalau ada tumbuh kat situ, rumput-rumput yang besar ni, dia ataupun ada orang panggil lalang lah ya. Dia tumbuh besar ni menyebabkan pokok padi tu tertindas. Dia tak dapat nak lawan. Ya. Bila tak dapat nak lawan, lama-kelamaan dia pun tak dapat menghasilkan butir-butir padi yang baguslah. Sebab apa? Sebab fotosintesis tu akan berkurang. Jadi itu contoh interspesies antara organisma. Kita pergi kepada pernyataan masalah dia. Okey. Pernyataan masalah, apakah kesan persaingan intraspesies dan persaingan interspesies? Jadi kesan kepada tumbuhan, kesan kepada organisma tu bila ada persaingan. Persaingan apabila dia berada dengan spesies yang sama, ataupun persaingan apabila dia berada dengan spesies yang berbeza di antara pertumbuhan pokok padi dan pokok jagung. Jadi di sini kita guna dua jenis pokok, iaitu pokok padi dan pokok jagung, ya. Jadi pernyataan masalah ni, kita punya perkataan yang melibatkan tanda soal ni adalah apakah ya. Okey, seterusnya kita ada hipotesis. Hipotesis persaingan intraspesies berlaku antara tumbuhan dalam spesies yang sama. Jadi persaingan intraspesies berlaku antara tumbuhan spesies yang sama. Intraspesies spesies yang sama. Cikgu dah ulang banyak kali kan. Kamulah yang betul-betul nak kena ingat benda ni. Sebab apa? Sebab kamu nak kena jawab exam. Macam cikgu-cikgu ni, kami tak kena jawab exam. Kami hanya mengajar saja, nak menyediakan kamu ke arah exam tu lah, ke arah final exam tu, supaya kamu dapat keputusan yang baik dan kamu boleh pilih lah ke mana kamu nak sambung belajar. Seterusnya, persaingan interspesies berlaku antara tumbuhan spesies yang berlainan. Okay, interspesies ni spesies yang berlainan. Okey, radas. Jadi hipotesis ni dia tak berapa nak ni. Okey. Dia tak berapa nak khusus, dia tak berapa nak spesifik. Jadi kalau kita ada spesifik, contohnya kita bagi tahu pokok jagung lebih baik dalam persaingan
berbanding dengan pokok padi apabila terdapatnya persaingan interspesies. Itu lagi detail lah. Okey? Sebab hipotesis ni adalah merujuk kepada kita punya ramalan awal. Kita punya educated guess kita. Apa yang akan berlaku dalam eksperimen ni? Apa keputusan yang kemungkinan kita akan dapat? Jadi itu hipotesis. Tapi tak apalah. Okey, jadi dia lebih kurang sama je dengan hipotesis yang ada dalam buku. Okey. Jadi hipotesis dalam buku dia tulis jika berlaku persaingan yang tinggi antara organisma, pertumbuhan organisma menjadi perlahan. Okey. Jika ada persaingan ni untuk hipotesis ya. Persaingan tinggi antara organisma, pertumbuhan organisma jadi perlahan. Okay. Kan banyak ruang dalam ni ya. Tak semestinya kamu nak kena ikut 100% yang cikgu terang kepada kamu. Kamu boleh juga nak tambah berdasarkan apa yang kamu rasa terbaik untuk diri kamu. Ya, tak semestinya kamu nak kena ikut 100% cikgu ajarlah. Cikgu ni ajar terang kat kamu. Tujuan utama dia nak bagi kamu faham tentang eksperimen ni sebenarnya untuk apa dan kenapa keputusan dalam eksperimen tu begitu. Cuba nak bincangkan kamu, terang kepada kamu supaya kamu faham, dan kemudian bila ada orang lain terang kat kamu pun kamu akan menjadi lebih faham. Okey, menjadi lebih faham, dan bila kita faham ni kita akan lebih mudah nak ingat. Lebih mudah nak ingat. Okey, kita ada radas dan bahan. Jadi radas ni dulang semaian, kita ada pembaris. Bahan benih padi, benih jagung, tanah kebun, air. Kita pergi pada pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kalau kita nak buat graf, okey, kita nak buat graf, ada paksi Y dan paksi X. Paksi X ni yang dimanipulasikan. Kena ingat ya, paksi Y ni yang bergerak balas. Yang bergerak balas ni paksi Y. Atas ni adalah paksi X. Kamu jangan sampai paksi pun kamu tak tahu ya. Nak exam lagi berapa bulan je ni. Jadi, dimanipulasikan, kita ubah suai. Contohnya kita ada jenis anak benih yang berlainan. Jenis tumbuhan yang berbeza. Okey, anak benih padi dan anak benih jagung. Kamu tak payah tulis semua. Tulis salah satu sudahlah. Contohnya, kamu bubuh jenis anak benih pun dah cukup sebenarnya. Satu sahaja. Nak menunjukkan kamu ni faham tentang pemboleh ubah dimanipulasikan. Kemudian bergerak balas adalah ketinggian pokok. Jadi kita kena ukur ketinggian pokok tu. Jadi nak guna apa ketinggian pokok ni? Bolehlah guna pembaris. Ataupun tape meter tu kan, boleh guna juga. Jadi apa sajalah kamu boleh guna alat ukuran tu supaya akhir sekali kamu dapat ketinggian pokok tu. Kemudian dimalarkan. Ada banyaklah bilangan anak benih, jarak antara setiap anak benih, jenis tanah kebun, kuantiti air yang disiram, keamatan cahaya matahari. Yang dimalarkan ni kita akan cuba pastikan dalam keadaan yang sama, dia tidak berbeza. Kalau pokok padi dia macam tu, pokok jagung pun dia macam tu juga. Dia sama keadaan dia, persekitaran dia, dan semua yang kita bagi tu dalam keadaan yang sama. Jadi sebagai contoh kita ada yang ini, tapak semaian, kita ada tapak tanaman lah ya. Jadi kalau yang ni cikgu letakkan sebagai pokok padi. Jadi warna terang tu adalah pokok padi. Warna hijau gelap ni adalah pokok jagung. Kalau yang ini dia hasil campuran lah antara pokok padi dan pokok jagung. Jadi yang ini dia persaingan intraspesies. Okey, persaingan intraspesies. Yang ini pula adalah persaingan interspesies. Jadi interspesies ni intra juga cikgu ni lah ya. Ni persaingan intraspesies. Persaingan intraspesies sebab dia pokok jagung sahaja. Ini adalah persaingan interspesies. Okey, interspesies. Minta maaf lah ya, batuk lah pula.
Tadi nak pergi 7-Eleven beli Strepsil. Pergi masuk, duk tengok-tengok benda lain, beli benda lain, Strepsil tak beli. Payah semualah. Lepas tu balik rumah baru terfikir nak beli Strepsil. Okey, jadi kita ada keadaan tapak ni. Kita ada keadaan tapak ni. Sekarang ni kita buatlah keputusan. Jadi selepas 30 hari kita ukurkan pokok, ketinggian pokok ni selepas 30 hari. Dan kita tanam dia selepas 30 hari, kita ukurlah dia. Untuk prosedur yang lebih lengkap, kamu buka lah buku teks, muka surat 184 tu kamu cuba baca. Apa benda yang dia terang kepada kamu. Tak susah pun ya. Ni kita tanam pokok tu, lepas 30 hari kita ukur. Tapi kamu kena baca, kenapa kamu kena baca prosedur dia satu persatu, supaya kamu tahu penulisan tu macam mana nak dibuat. Macam mana dia tulis prosedur. Dan untuk buku teks tu, dia hanyalah guideline sahaja, panduan sahaja. Tapi bila kamu nak tulis laporan, ingat, bila nak tulis laporan, kamu tak boleh salin balik apa yang ada dalam buku teks tu. Tak boleh salin balik sebab dalam buku teks, prosedur tu ayat arahan. Dia arahkan kamu untuk buat sesuatu. Sebagai contoh nombor 1. Pergilah buku teks je, muka surat 184, pergi buku teks muka surat 184 ni. Nombor 1 tu labelkan ketiga-tiga dulang plastik. Nampak tak? Dia arahkan kamu untuk label. Tapi bila kamu buat laporan maksudnya selepas eksperimen tu dijalankan. Okey? Jadi bila buat laporan ataupun apa-apalah yang kemudian yang selalunya yang kamu buat tu, kamu kena buat dalam ayat yang kamu dah buat eksperimen tu. Jadi kamu kena tukarlah ketiga-tiga dulang plastik telah dilabelkan A, B dan C. Ya, telah dilabelkan A, B dan C. Itulah contohnya ya. Okey, sekarang ni cikgu nak tulis result dia. Kita ada pokok padi sahaja, pokok jagung sahaja. Jadi yang ini dia labelkan tempat dia A. Okey, mana nak guna? Warna oranye kot kan. Yang ni A. Yang ni B. Yang ni C. Sekali lagi. Yang ni A. Yang ni B. Yang ni C. Kena buat apa? Kena ukurlah ketinggian pokok tu. Jadi kita pergi pada A dulu. Apa ketinggian pokok bagi A? Okey. Jadi kita ukur ketinggian satu-satu pokok tu. Kita dapatlah 36.3, 34.7, 33, 34, 35, 35 dan seterusnya. Lepas tu kita cari purata sebab ada 10 pokok. Ada 10 pokok. Memanglah cikgu guna ni tak sampailah 10, lebih 10 kot ya. Tapi yang kamu buat tu 10 pokok. Okey, 10 pokok ya. 10 pokok padi. Jadi kamu ambil ukuran untuk 10 pokok secara rawak. Daripada banyak-banyak ni kamu ambil 10 pokok saja secara rawak. Secara rawak ni cikgu tak nak cerita lah. Secara rawak ni selalunya orang buat, kita ada satu bekas tu, kita tulis pokok 1, pokok 2, pokok 3, pokok 4, pokok 5 sampailah pokok ke 30 ke 40 ke. Kemudian kita ambil buat keluar satu persatu. Okey, buat keluar satu persatu. Kita akan pilih pokok tu. Itu namanya secara rawak. Kita tak boleh, kita nampak kita ambil yang tu. Kita nampak kita ambil yang tu. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Itu bukan secara rawak. Secara rawak ni yang paling betul sekali, kita macam kita buat undian. Buat undian tu kita tak tahu yang mana satu kita akan ambil. Itu betul secara rawak. Okey, seterusnya kita ada purata. Jadi purata ni kita nak buat apa? Kita tambah semua bahagi dengan 10. Kita tambah semua bahagi dengan 10. Jadi dapatlah 35.63. Kalau untuk jagung pula dapat 40.80. Kemudian untuk padi dan jagung ni untuk yang tempat C sahaja. Okey, tempat C sahaja dapat 25, 26, 45, 42. Okey. Kemudian kita bolehlah nak labelkan dia ataupun kita nak buat graf. Jadi buat graf ni antara yang kita boleh buat adalah kita buat histogram. Jadi yang ni adalah part CX, yang ni adalah part CY. Dan cikgu dah bagi tahu tadi ya, yang mana satu adalah part CX, yang mana satu part CY. Part CX ni mesti yang dimanipulasikan. Dimanipulasikan.
Dia tak boleh bergerak balas dekat paksi X. Jadi paksi X tu adalah ketinggian pokok lah. Purata ketinggian pokok. Kena tulis bagi penuh ya. Purata ketinggian pokok. Kena letak unit ke tidak? Kena letak unit sentimeter. Kamu jangan biar keadaan jawapan kamu tu menyebabkan kemungkinan ada untuk tidak dapat markah. Ya. Jadi kamu letakkan pemeriksa tu di tengah-tengah antara dia nak bagi markah kamu atau tidak. Sebab dia ada kebarangkalian untuk dia tak bagi markah kamu. Kan rugi di situ. Jadi kita pastikan kita punya jawapan tu betul-betul yang menyebabkan dia kena bagi markah. Sebab kita buat betul. Faham tak? Tak tahulah. Okey. Apa pula ni? Purata ni dimanipulasikan. Dimanipulasikan purata ketinggian tu adalah yang bergerak balas. Okey. Paksi X mesti bergerak balas. Dia tak boleh. Dia mesti dalam keadaan macam tu. Dimanipulasikan adalah apa ni, tanaman tadi tu. Iaitu kita ada A dekat sini, B dekat sini, ni C yang melibatkan padi. Okey, kemudian kita ada C yang melibatkan jagung. Okey, C. Ada A, B, C, C. Boleh ya? Jadi dekat sini dia akan ada purata lah. Tak payah tulis lah yang bergerak balas ya. Dimanipulasikan tak payah tulis, tulis nama yang betul dia. Jadi X ni apa? X ni adalah jenis pokok. Jenis pokok. Kemudian Y pula adalah purata ketinggian. Purata ketinggian pokok dalam bentuk sentimeter. Okey, sekarang ni kita pergi A. A berapa? 35 point. Paling tinggi sekali berapa? 50. Jadi kita buat 50. Paling tinggi sekali 50. Sebab apa? Sini ada 45. Jadi cikgu, kamu buatlah yang cara betul ya. Cara betul tu macam kamu belajar matematik lah. Takkan histogram pun kamu tak tahu. Jadi A 35.63. Jadi lebih kurang sini lah kot. Histogram 35.63. B kita ada 40. Okey. D ada 25. C yang pertama 25. Kemudian 45. Okey. Nampaklah. Lebih kurang lah ya. Kalau tidak kena buat yang garis-garis tu. Macam kertas graf tu dia lagi cantik lah. Tapi ni macam mana kita nak buat histogram. Okey, seterusnya kita ada perbincangan. Jadi kalau kita nampak dekat sini, untuk A dengan B ni, A ni pokok padi. B ni adalah pokok jagung. Ya, pokok padi dan pokok jagung. Dari segi kita lihat, pokok jagung ni lagi baik dia punya tumbuh saran dia. Pertumbuhan dia pokok jagung ni lagi baik. Okey. Jadi dia bersaing untuk dapatkan cahaya matahari, air, ruang dan nutrien. Jadi dia bersaing lah. Kalau yang A ni bersaing antara spesies padi. Kalau yang B ni bersaing antara spesies jagung. Dan pokok jagung kelihatan dia lebih bagus. Dia punya pertumbuhan dia lebih tinggi. Iaitu 40.80. Okey. Tetapi pokok C ni dekat tapak semayan ataupun tempat penanaman pokok C ni, di antara tu dia ada pokok padi dan pokok jagung. Pokok padi tak dapat nak bersaing dengan pokok jagung. Dia tak dapat bersaing dengan pokok jagung disebabkan pokok jagung ni lebih bagus dalam persaingan berbanding dengan pokok padi. Dia lebih bagus dari segi dia nak bertumbuh untuk mendapatkan cahaya, mendapatkan nutrien, mendapatkan ruang, sehinggalah menyebabkan pokok padi ni dia terbantut dia punya pertumbuhan. Macam mana kita tahu dia terbantut? Sebab kita tengok dekat sini. Sepatutnya dia, kalau dia bersaing dengan diri dia sahaja, dia boleh membesar sehingga 35.63. Tetapi bila dia terpaksa kena bersaing dengan jagung, dia jadi 25 sahaja 0.26. Dalam masa 30 hari itu, dia tak boleh pergi sampai 35.62. Ya. Jadi maksudnya pokok jagung tu bagus. Dan pokok jagung pula, bila dia terpaksa kena bersaing dengan pokok padi, dia makin lagi bagus.
Kalau dia terpaksa kena bersaing dengan diri dia sendiri, dia 40.80. Tetapi kalau dia bersaing dengan spesies yang berlainan, dia lagi dominan, dia lagi bagus pertumbuhan dia sehingga dia boleh mencapai 45.42. Dia naik ni lebih kurang 5 cm lebih daripada dia terpaksa kena bersaing dengan spesies yang sama. Nampak tak? Kadang-kadang bila terpaksa kena bersaing, dia tu memang dah dominan, bersaing pula dengan spesies yang lain, dia jadi lagi hebat berbanding kalau dia bersaing dengan diri dia sendiri. Macam pokok jagung ni. Itu semua kamu boleh tulis dalam perbincangan lah. Jadi cikgu punya penerangan ni, perbincangan ataupun data-data semua ni cikgu ambil daripada buku Pelangi lah ya. Buku Pelangi. Sebab itulah cikgu tak boleh tulis banyak-banyak apa yang ada dalam prosedur pemerhatian perbincangan sebab itu hak cipta buku Pelangi lah. Jadi cikgu tak nak guna sesuka hati. Jadi antara benda yang kamu boleh buat, kamu tulis sendiri. Apa benda yang kamu nak tulis dalam ruangan modul yang cikgu dah buat ni. Itu pulang kepada kamu. Okey, seterusnya kesimpulan. Okey, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, persaingan intraspesies berlaku pada pokok padi. Persaingan intraspesies berlaku pada pokok padi. Persaingan intraspesies berlaku pada pokok padi dalam kawasan B ni. Okey, persaingan intraspesies tadi intraspesies. Persaingan interspesies berlaku pada kawasan C ini. Ya, pada kawasan C ataupun pada dulang C. Itulah kesimpulan ya. Jadi hipotesis akan diterima. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Cikgu dah cuba terangkan sedaya mampu cikgu untuk bagi tahu kat kamu lah ataupun luahkan segala kefahaman yang cikgu ada ni kepada kamu supaya kamu dapat faham. Tapi kalau tak faham juga, cikgu tak tahu lah nak buat macam mana lagi dah ya. Kalau tengok kan kat dalam YouTube channel cikgu ni, banyak dah video tentang eksperimen-eksperimen yang cikgu buat. Bukan melibatkan 1-2 hari, kadang-kadang lama. Lepas tu kadang-kadang nak melukis lagi, nak rancang lagi. Bukan masa 1-2 bulan kadang-kadang kita rancang, dia ambil masa yang lama. Tak apalah tu usaha cikgu untuk tolong kamu. Okay, untuk bantu kamu untuk fahamkan. Jadi dengan harapan cukup-cukup besar, kamu dapat faham dan dapat bantu kamu untuk kamu jawab dalam exam nanti.